Terima kasih saya ucapkan kepada hadirin dan hadirat kerana sudi melapangkan diri dan meluangkan masa untuk menyertai majlis Hafazatul Quran dan Tadabbur, Temu Wahyu dan Tadabbur Al-Quran. Pada malam ini kita ditemani dengan wajah-wajah kiriman Tuhan yang akan membaca dan memberi keterangan kepada kita tentang kalam Allah, ayat suci Al-Quran. Hadirnya mereka adalah untuk menerikan majlis kita pada malam ini. Tanpa melengahkan masa, suka saya untuk mempersilakan moderator dan tadabbur ayat Al-Quran kita pada malam ini, iaitu Ustaz Azman Ustaz Azman Zahlan bin Muhammad Azmi alias Ahmad Azmi. Seterusnya, qari kita yang pertama pada malam ini, Ustaz Muhammad Siddiq bin Muhammad Rosli. Sedikit biodata beliau merupakan juara tilawah Al-Quran peringkat negeri Pulau Pinang pada tahun 2015 dan 2018 dan tahun 2019. Beliau akan mengalunkan ayat suci Al-Quran daripada surah Al-Anbiya ayat yang ke-51. Majlis mempersilakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين. إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التماثيل التي أنتم لها عاكفون. قالوا وجدنا آباءنا لها عابدون. قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين. قالوا أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين.
قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلكم من الشاهدين. وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين. فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون. قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين. قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون. قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم. قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم
نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون قال أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم أف لكم ولما تعبدون من دون الله ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون صدق الله العظيم وبالله التوفيق والهداية. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Pengerusi, Tuan Imam beserta seluruh ahli jawatan kuasa Masjid Sultanah Bahiyah, para asatizah, tuan-tuan guru, para qurra, para huffaz, ahli-ahli Al-Quran, hadirin dan hadirat umat Muhammad yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, kita berkumpul di rumah Allah pada malam ini untuk sama-sama kita menjayakan program yang kita namakan Majlis Haflatul Quran dan Tadabbur. Alhamdulillah, sebentar tadi kita telah sama-sama diperdengarkan alunan Al-Quranul Karim yang telah disampaikan oleh Ustaz Muhammad Siddiq bin Muhammad Rosli yang merupakan johan Majlis Tilawah Al-Quran Negeri Pulau Pinang selama 3 tahun, iaitulah 2015, 2018 dan 2019. Beliau telah membacakan ayat Al-Quran daripada surah Al-Anbiya. Malam ini kita akan mendengar 3 bacaan. Dan sesungguhnya seperti mana semua kita telah maklum bahawa Al-Quran itu adalah kalam Allah. Seperti mana firman Nabi, seperti mana hadis Nabi SAW, wa fadlul kalamullahi ala sairil kalam ka fadlillahi ala sairi khalqih. Kelebihan kalam Allah di atas seluruh kalam dan perkataan yang lain, seperti mana kelebihan Allah ke atas sekalian kejadiannya. Kita kena sedar bahawa Al-Quran kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang ditulis pada masahif, yang disampaikan dengan tawatur, dan disuruh kita membacanya dimulai daripada suratul Fatihah dan disudahi dengan suratul Nas. Kalam Allah bermaksud sesuatu yang sangat besar,
mukjizat yang terbesar yang pernah dikurniakan Allah kepada para rasulnya. Suratul Anbiya telah dibaca oleh Ustaz Muhammad Siddiq, bermula pada ayat 51 sehingga ayat ke-67. Sebelum kita menelusuri makna daripada bacaan itu tadi, kita kena mengetahui tentang cara penafsiran Al-Quran. Al-Quran itu ditafsir yang pertamanya secara bil maksur, tafsir bil maksur. Diinterpret, dihurai, ditafsirkan dengan maksur, maksudnya dengan Al-Quran juga. Al-Quran bil Quran ataupun Al-Quran bil hadis. Dua benda ni, Al-Quran dan hadis, disebut sebagai maksur. Itu yang pertama. Dan juga ada penafsiran Al-Quran tafsir isyari, iaitulah tafsir sufi. Isyarat-isyarat, ibarat-ibarat daripada Allah melalui ilmu laduni. Adapun pada malam ini kita tidak akan menafsirkan Al-Quran sama ada bil maksur ataupun isyari, kerana waktu yang sangat singkat dan kemampuan saya sebagai pentadabbur sahaja. Tafsir memerlukan ahlinya yang perlu menguasai beberapa bidang ilmu yang sangat tinggi, terutamanya ilmu nahwu, saraf dan sebagainya. Baik. Dan Al-Quran itu penafsirannya ditulis dengan dua keadaan. Sama ada ditulis secara tahlili, tafsir tahlili, ayat 1, 2, 3 ikut urutan, dan dihurai fiqhul ayah, asbabun nuzul, nahwunya dan sebagainya. Itu dipanggil tahlili. Dan penulisan tafsir yang kedua secara maudhu'i, tafsir maudhu'i, dipetik secara tajuk. Misalnya tajuk birrul walidain, berbuat baik pada ibu bapa. Ambil ayat yang merata-rata dan dibuat satu tajuk, begitu. Baik, Suratul Anbiya. Surah Al-Anbiya merupakan surah yang ke-21 daripada 114 buah surah dalam Al-Quran. Kenapa Al-Quran ada 114 buah surah? Kerana mengikut ulama, suhuf-suhuf, jumlah suhuf dan kitab yang pernah diturunkan kepada Nabi-Nabi dan Rasul sebelum Nabi kita Muhammad sebanyak 114 buah kitab dan suhuf. Maka Al-Quran adalah kitab yang menjadi pelengkap kepada semua kitab yang lain. Kita tidak perlu merasa rugi kalau tidak dapat membaca Taurat, Injil atau Zabur. Kerana Al-Quran itu isinya, pokok penting dan dasar-dasar agama itu semuanya terkandung di dalam Al-Quran. Surah Al-Anbiya merupakan surah yang ke-21, mempunyai 112 ayat. Surah ini surah Makkiyah. Surah ada dua jenis. Makkiyah maksudnya diturunkan ayat-ayatnya sebelum peristiwa hijrah. Manakala yang kedua Madaniyah, iaitulah surah ayat-ayat yang diturunkan selepas peristiwa hijrah. Surah Al-Anbiya, Suratul Makkiyah. Suratul Makkiyah lebih banyak ayat-ayatnya di dalam Al-Quran dan menceritakan tentang dasar-dasar iman. Manakala Madaniyah menceritakan tentang hukum hakam. Dalam Al-Quran ada 6,666 ayat, 1,000 tentang kisah, 1,000 tentang wa'dun, janji baik, 1,000 tentang wa'id, tentang janji buruk neraka, 1,000 tentang amar, perintah Allah, 1,000 tentang nahi, tentang larangan, 600 tentang halal dan haram. Ini Al-Quran. Adapun Suratul Anbiya ini banyak menceritakan tentang kisah para Nabi dan Rasul. Surah ini dinamai Al-Anbiya kerana surah ini mengutarakan kisah beberapa orang Nabi. Permulaan Suratul Anbiya menegaskan manusia lalai dalam menghadapi hari berhisab. Kemudian diceritakan tentang musyrikin Mekah yang mengingkari wahyu yang diturunkan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Dan inilah diriwayatkan daripada Ibnu Jarir, Qatadah, para penduduk Mekah yang masih kafir,
pernah meminta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk memohon kepada Tuhannya, yakni Allah Subhanahu wa taala, agar Bukit Safa tempat bermula sa'i itu berubah menjadi emas jika Nabi Muhammad itu benar-benar utusan Allah. Ini permintaan musyrikin Mekah. Maka turunlah ayat yang ke-6 suratul Anbiya. Ini merupakan asbabun nuzul suratul Anbiya. Bila mana mereka meminta Bukit Safa berubah menjadi emas, kemudian Jibril menyatakan kepada Nabi kita Muhammad bahawa benda itu, perkara itu boleh saja terkabul dengan mudah. Tetapi jika sekiranya demikian, namun mereka tetap tidak beriman, kalau Bukit Safa berubah menjadi emas, penduduk Mekah tidak beriman, Jibril memperingatkan kepada Nabi bahawa Allah akan membinasakan seluruh penduduk Mekah seperti mana Allah pernah membinasakan umat-umat sebelum daripada penduduk musyrikin Mekah. Akhirnya Rasul SAW memilih untuk menolak permintaan, menunjukkan mukjizat, menukar Bukit Safa menjadi emas. Ini rahmat dan kasih sayang daripada Nabi SAW. Ini suratul Anbiya. Dalam suratul Anbiya diceritakan banyak tentang para nabi. Antaranya kisah Nabi Ibrahim alaihissalam yang dibacakan oleh Ustaz Siddiq tadi. Kemudian diceritakan tentang kisah Nabi Nuh alaihissalam, kisah Nabi Daud alaihissalam dan anaknya Nabi Sulaiman alaihissalam. Juga dalam suratul Anbiya ini dikisahkan tentang Nabi Ayub alaihissalam, juga kisah tentang Nabi Yunus alaihissalam dan kisah Nabi Zakaria alaihissalam. Dan juga lain-lain daripada kisah-kisah Nabi ini. Dalam suratul Anbiya yang jumlahnya 112 ayat ini diceritakan tentang kelebihan Al-Quran, diceritakan tentang tuntutan kaum musyrikin kepada Nabi Muhammad untuk menunjukkan mukjizat, diceritakan tentang kehancuran umat-umat terdahulu kerana kezaliman yang dilakukan oleh mereka, dan juga Allah menceritakan tentang penciptaan langit dan bumi. Juga soal jawab tentang berhala dan penyembahnya di dalam neraka. Allah menceritakan dialog berhala dengan penyembahnya dalam neraka. Diceritakan juga tentang Ya'jud wa Ma'jud sebagai tanda-tanda kedatangan hari kiamat. Ada dalam surah ini juga. Bumi akan diwariskan kepada hamba Allah yang memakmurkannya. Ini janji Allah. Kemudian diceritakan tentang kejadian alam semesta. Dan diceritakan bahawa setiap sesuatu itu bermula daripada air. Baik. Ustaz Siddiq tadi telah membacakan suratul Anbiya ayat yang ke-51. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala membawa satu kisah kepada Nabi Muhammad. Setelah Allah menceritakan terlebih dahulu pada ayat yang ke-48 tentang kisah Musa dan Harun. Kemudian dalam ayat 51 ini Allah menceritakan tentang kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Ayat 52 Allah berkata, ketika Ibrahim berkata kepada ayahnya dan kaumnya, patung-patung apakah yang kamu tekun menyembahnya? Mereka menjawab, kami mendapati nenek moyang kami menyembahnya. Mereka berkata, apakah engkau datang kepada kami membawa kebenaran dan engkau main-main? Ini tanya penduduk kepada Ibrahim. Kemudian Nabi Ibrahim menjawab dalam ayat 56, sebenarnya Tuhan kamu adalah Tuhan pemilik langit dan bumi. Dia yang telah menciptakannya dan aku termasuk dalam orang yang bersaksi di atas itu. Ayat 57 Allah berkata, demi Allah, sesungguhnya aku akan melakukan tipu daya terhadap berhala-berhalamu setelah kamu pergi meninggalkannya. Ini ucapan yang diucapkan oleh Nabi Ibrahim dalam hati sahaja, mengikut tafsirnya. Maksudnya Nabi Ibrahim telah berniat waktu itu, ketika diajak oleh kaumnya untuk pergi menyertai pesta yang diadakan di Babylon. Kemudian Nabi Ibrahim berancang dia tak pergi. Waktu tu dia cakap dia sakit, dia demam. Bila dia cakap dia demam, maka dia tak pergi dan dia menghancurkan berhala-berhala. Kecuali satu, yang paling besar sekali ditinggalkan dan digantung kapak di leher berhala tersebut. Ini diceritakan di dalam ayat 58. Bagaimana Ibrahim menghancurkan berhala-berhala itu berkeping-keping
kecuali yang terbesar, yakni induknya, agar mereka kembali untuk bertanya kepada berhala tersebut. Dalam ayat 59, mereka berkata, siapakah yang melakukan perbuatan ini terhadap Tuhan-Tuhan kami? Dia termasuk orang-orang yang zalim. Kemudian ayat yang ke-60, mereka yang lain pula berkata, kami mendengar ada seorang pemuda yang mencela berhala-berhala itu. Namanya Ibrahim. Ibrahim. Ibrahim ni ialah bahasa Suryani. Mengikut ahli tafsir, Ibrahim maksudnya ab. Ab maksudnya bapa. Rahim maksudnya penyayang. Bapa yang penyayang. Nabi Ibrahim ni ada anak-anak dan dia merupakan bapa yang penyayang. Dia sayang pada anak dia yang pertama, Ismail, dan juga sayang kepada anaknya Ishak. Dan Nabi Ibrahim AS ini digelar sebagai Abul Anbiya, bapa segala para nabi. Bapa segala para nabi. Kerana daripada susur galur nasab keturunan Nabi Ibrahim lah lahir nabi-nabi. Nabi Ishak, daripada Nabi Ishak dapat Yaqub. Daripada Yaqub itulah yang digelar Israel, hamba Allah. Dan semua nabi-nabi itu berasal daripada Ibrahim. Manakala daripada anaknya Ismail lahir Nabi kita Muhammad SAW. Kemudian Nabi Ibrahim ini dalam ayat 61 ditanya oleh kaumnya, bawalah dia kepada orang yang ramai dan mereka ingin menyaksikannya. Mereka bertanya, apakah engkau yang melakukan perbuatan ini terhadap Tuhan-Tuhan kami, wahai Ibrahim? Nabi Ibrahim menjawab, sebenarnya patung besar itu yang melakukannya. Maka tanyakanlah kepada mereka jika mereka dapat berbicara. Kemudian dalam ayat 64, maka mereka kembali kepada kesedaran mereka dan berkata, sesungguhnya kamulah yang menzalimi diri sendiri. Kerana bagaimana mungkin berhala dapat bercakap? Ini Nabi Ibrahim menggunakan mantik. Ini yang menjadi hujah, antara hujahnya orang yang mengadakan pengajian sifat 20, memperkenalkan manusia kepada Tuhan menggunakan kaedah rasional, kaedah mantik. Nabi Ibrahim sendiri pun menggunakan mantik, hujah mantik, reverse psychology. Ditanya balik, tanyalah Tuhan yang besar itu kalau dia boleh berbicara. Kemudian mereka pun menundukkan kepala. Mereka berkata, Ibrahim pasti tahu bahawa berhala-berhala itu tidak dapat berbicara. Kemudian ayat 66, Nabi Ibrahim berkata, mengapa kamu menyembah selain Allah, sesuatu yang tidak dapat memberi manfaat sedikit pun dan tidak pula mendatangkan mudarat kepada kamu. Dalam ayat yang terakhir dibacakan oleh Ustaz Siddiq tadi, ayat 67, celakalah kamu dan apa yang kamu sembah selain Allah. Ini templak Nabi Ibrahim kepada kaumnya. Tidakkah kamu mengerti? Nabi Ibrahim kata, orang yang tidak menyembah Allah Subhanahu Wa Taala adalah manusia-manusia yang rugi, manusia yang celaka di dunia, apatah lagi di akhirat. Wallahu a'lam. Terima kasih diucapkan kepada Ustaz Muhammad Siddiq bin Muhammad Rosli atas alunan Al-Quran sebentar tadi. Seterusnya, majlis berjumpa Ustaz Muhammad Nazir bin Mulqayyim. Sedikit biodata Ustaz, beliau merupakan jurang tilawah Al-Quran dekat negeri Kedah pada tahun 2015 dan pada tahun 2016. Beliau juga pernah mewakili Malaysia tilawah Al-Quran dekat antarabangsa di negara Iran pada tahun 2017 dan pernah mewakili Malaysia di peringkat antarabangsa di Turki. Beliau bakal mengalungkan ayat suci Al-Quran daripada surah Al-Furqan ayat ke-61. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي جعل في السماء بروجا
وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا وعباد الرحمن وعباد الرحمن وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا
والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما صدق الله العظيم. Demikian dari bacaan daripada Qari Muhammad Nazif bin Zulkhairi yang berusia 29 tahun, berasal daripada pokok Senau, yang merupakan serta tilawah Al-Quran mereka antara bangsa bagi negara Iran pada 2017 dan negara Turki pada tahun 2016. Beliau sebentar tadi telah membacakan ayat 61 hingga ayat 68 daripada surah Al-Furqan. Surah Al-Furqan merupakan surah yang ke-25, mengandungi 77 ayat, juga merupakan surah Makkiyah. Surah Al-Furqan, Furqan maksudnya pemisah. Pemisah di antara hak dan batil, benar dan salah, di antara tauhid dan syirik. Dalam ayat yang telah dibacakan tadi, ayat 61, Allah berfirman, Tabarakalladzi ja'ala fis sama'i burujan wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira. Maha suci Allah yang menjadikan di langit gugusan bintang-bintang, dan dia juga menjadikan padanya matahari dan bulan yang bersinar.
Allah menunjukkan kehebatannya. Dalam Al-Quran, terkadang Allah menggunakan perkataan sabbaha, subhanallah, ataupun tabaraka. Bermaksud maha suci Allah. Itu terjemahan harfiahnya. Maksud secara falsafahnya, maha suci Allah, maksudnya Allah itu hebat. Maha suci dia daripada memakai sifat-sifat kekurangan. Sebab tu kita panggil tasbih. Kita sebut tasbih. Subhanallah, subhanallah. Maha suci Allah. Maksudnya Allah hebat, Allah hebat, Allah hebat. Orang yang memperlihatkan kehebatan Allah sahaja dapat bersyukur dan merasa kekerdilan dirinya. Ayat ini Allah menunjukkan kehebatan dirinya, menunjukkan sifat jalal yang ada padanya. Jalla jalaluh. Menyatakan dialah yang telah menciptakan di langit itu apa dia? Burujan. Buruj dari segi bahasa Arab bermaksud kubu yang cantik. Sebab itu perempuan yang memakai makeup yang tebal disebut tabarruj. Maksudnya kubu yang cantik saja nak memperlihatkan kecantikan. Ini haram. Kemudian juga boleh juga diistilahkan sebagai buruj itu adalah gugusan bintang-bintang. Kerana orang Arab pada waktu dulu tidak ada handphone, tidak ada televisyen. Pada waktu malam mereka akan keluar daripada kemah-kemah mereka dan melihat ke arah langit dan melihat kecantikan kubu-kubu yang cantik yang ada di langit, iaitulah buruj tadi. Ini satu keindahan orang Arab. Dan orang Arab bila melihat bintang yang cantik tadi ni, banyaklah dia akan buat tentang syair-syair. Syair tentang bintang, terutamanya bintang Suhail. Melayu kata bintang kejora. Orang putih sebut Polaris, bintang Suhail. Bintang yang setia dengan bulan pada setiap musim. Arab akan memuji bintang, begitu juga dia akan memuji pedangnya, memuji wanita, memuji arak. Itu saja orang Arab dulu-dulu. Jadi Allah bagi buka minda orang Arab waktu tu, kata tengoklah langit, siapa yang telah menciptakan kecantikan gugusan bintang-bintang itu tadi. Dan juga Allah sebut waja'ala fiha, dan Allah telah menjadikan padanya, yakni pada langit itu, siraja, iaitulah pelita. Siraj, pelita maksudnya matahari. Wa qamaran munira, dan juga bulan yang bercahaya. Jadi inilah kelebihan Al-Quran. Allah menyatakan tentang matahari dan bulan. Lalu Allah menggunakan kata sifat yang berbeza. Dalam ayat yang lain dalam surah Yunus, ayat yang kelima Allah sebut huwallazi ja'ala nuran, huwallazi ja'ala asy-syamsa nuran wa qamara dhiya'a. Dialah yang telah menjadikan matahari itu bersinar. Matahari itu disebut sebagai nur, cahaya, dan Al-Quran itu wal qamara dhiya'a, sinar. Matahari keluar cahaya, manakala bulan mengeluarkan sinar saja. Ini kelebihan Al-Quran yang telah diceritakan 1400 tahun lebih yang dahulu, menceritakan sesuatu yang baru kini telah dijumpai oleh sains astronomi, bahawa matahari yang mengeluarkan cahaya, manakala bulan cuma menumpang cahaya yang ada pada matahari. Sebab itulah bulan itu disebutkan dalam ayat ini munirun, kerana dia bukan mengeluarkan nur, dia cuma munirun. Ini kelebihan Al-Quran. Kemudian ayat yang ke-62, dan dialah, yakni Allah, yang telah menjadikan malam dan siang bersilih ganti bagi orang yang ingin mengambil pelajaran atau ingin bersyukur. Siang dan malam itu banyak kelebihan-kelebihannya, dan satu pengajaran yang dapat kita ambil daripada ayat ini, manusia yang berakal itu selalu melihat tentang alam, tentang siang dan malam, tentang matahari dan bulan, kerana menunjukkan kekuasaan Allah, dan selalu memperlihatkan kekerdilan dia. Bila manusia melihat langit, dia akan nampak kata dia kecil saja. Kalau kita rasa kita tinggi dengan pangkat kita, adakah pangkat kita itu setinggi langit? Kalaulah pangkat kita setinggi langit, ada langit yang lebih tinggi lagi. Langit itu ada 7 lapis tingginya. Maka janganlah kita sombong sebagai manusia yang cuma duduk di atas muka bumi ini.
berasal daripada tanah namun bersifat langit. Ini kata Profesor Hamka. Manusia itu perlu bersifat tanah kerana dia cuma berasal daripada tanah, berjalan di atas tanah dan akan kembali ke dalam tanah. Dan tentang siang dan malam ini juga, di antaranya yang akan berlaku nanti sebelum Dajjal, Al-Masihud Dajjal keluar, akan berlaku kemarau selama 3 tahun. Jadi orang-orang yang sering melihat kejadian alam, dia akan dapat pengecaman. Kemarau 3 tahun. Setelah berperang, Imam Mahdi berperang selama 10 tahun. 3 tahun yang terakhir itu akan berlaku kemarau yang sangat teruk. Barulah akan keluar Masih Ad-Dajjal. Begitu juga tentang tanda matahari yang akan keluar, yang akan terbit daripada barat, yang menjadi satu tanda, satu perlambangan bahawa pintu taubat telah tertutup. Sebelum matahari terbit daripada barat, diceritakan di dalam hadis bahawa matahari itu akan bersembunyi di bawah arash selama 3 hari. 3 hari tak ada matahari. 3 hari jadi kelam. Waktu tengah hari pun kelam macam malam juga. Tapi kalau manusia ni dia tak pernah ambil tahu tentang waktu semayang. Matahari gelincang ke, waktu zuhur dia kalut dengan kerja, waktu asar kalut dengan kerja, waktu maghrib dia kalut bersukan, waktu isya dia kalut dengan makan, waktu subuh dia kalut dengan tidur dan persediaan dia ke tempat kerja. Maka orang-orang begini, dia duduk dalam pejabat dia, buka lampu dalam pasar raya dan sebagainya, dia tak tahu pun siang dan malam. Akhirnya pintu taubat telah tertutup. Ini kelebihan ayat 62 menceritakan manusia yang bersyukur adalah manusia yang melihat siang dan malam. Kemudian ayat 63, adapun hamba-hamba Tuhan yang Maha Pengasih itu adalah orang-orang yang berjalan di atas muka bumi ini dengan rendah hati. Dan apabila orang-orang jahil, orang-orang bodoh menyapa mereka dengan kata-kata yang menghina mereka, apa kata mereka? Qalu salama. Mereka kata salam, yakni selamat. Inilah ayat yang telah diulang oleh qari kita tadi beberapa kali, hampir 10 kali kalau tak silap saya. Iaitulah tentang sikap rendah diri yang patut ada pada kita semua. Wa ibadur rahman, dan hamba-hamba Allah yang Maha Penyayang itu. Allah sebut dalam perkataan ni hamba Allah. Maksudnya sifat seseorang yang akan diakui kehambaan dia hanyalah orang yang apabila disapa oleh orang-orang jahilun, qalu salama. Mereka tidak membalas penghinaan dengan penghinaan. Mereka tidak membalas kesakitan dengan kesakitan. Orang-orang yang ibadur rahman, yang selalu menunduk ketika berjalan di atas muka bumi ini, selalu membawa keselamatan, selalu membawa kedamaian dan keharmonian dalam kehidupan sesama manusia. Kemudian ayat yang ke-64, walladzina yabituna birabbihim sujjadan wa qiyama. Dan orang-orang yang pada waktu malam itu mereka akan bersujud dan juga mendirikan sembahyang. Sujud dan juga berdiri. Orang-orang yang hamba Allah ini adalah orang-orang yang sentiasa bersujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sujud ni seperti mana yang semua kita maklumi bahawa manusia itu secara fizikalnya diciptakan daripada tanah. Jadi unsur kita tanah. Kena minum air selalu pakcik. Tak minum air macam tanahlah kering. Itu fizikal. Manakala ruh, unsur kedua manusia selain daripada zahirnya tanah, dia mempunyai unsur batin, ruh dipanggil, ruhi, ruhani. Mempunyai 4 unsur. Yang pertama, kehaiwanan. Yang kedua, kesyaitanan. Yang ketiga, malaikah, sifat taat malaikat. Yang keempat, sifat ketuhanan. Dalam diri kita ni banyaknya haiwan. Makan, dipanggil fisiologi. Nak makan, kencing, berak, berkahwin. Kan? Ini manusia. Sifat kesyaitan, sifat kehaiwanan ini boleh dipenjara ataupun dididik melalui puasa. Sebab itu kita dianjurkan puasa Ramadan. Setahun, sebulan puasa. Supaya belajar. Walaupun makan, kena ada masa jangan.
Walaupun boleh isteri kita, tapi ada waktunya tak boleh. Ini nak bagi turun sifat haiwan yang ada pada kita. Lebih baiklah kalau orang yang selalu puasa waktu-waktu yang lain. Manakala yang lebih besar daripada sifat haiwan itu namanya sifat syaitan. Sifat syaitan ini hanya boleh ditundukkan dengan sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu semayang dia bukan setahun sekali. Semayang 5 kali dalam sehari. Kerana manusia itu banyaknya syaitan. Kan? Ada ilmu tapi syaitan, ada duit tapi syaitan. Haiwan tu kalah lagi dengan syaitan. Apa dia sifat utama syaitan? Merasa diri lebih baik daripada yang lain. Sebab tu kita dianjurkan semayang. Bila kita mai ke rumah Allah macam masjid ni, baru kita tahu ada benda bukan kita punya, rumah Allah punya. Kalau kita di rumah kita, kita rasa ini rumah kita, isteri kita, anak kita, televisyen kita, kereta kita, semua kita. Sifat keakuan itu banyak. Tapi orang yang bersujud di rumah Allah, dia membawa hatinya yang hanif, yang kosong, merasa hamba, bahawa dia cumalah manusia seperti yang lain, pangkat besar atau kecil sama saja di rumah Allah. Ini kelebihan sujud. Kemudian diceritakan dalam ayat-ayat yang berikutnya pula, cerita tentang azab bagi orang-orang yang soleh ini selalu mendoakan supaya dijauhkan azab api neraka jahanam. Kemudian neraka jahanam itulah merupakan tempat yang paling buruk, tempat kediaman yang seburuk-buruknya. Dan diceritakan bahawa neraka yang lain juga takut kepada neraka jahanam. Kemudian dalam ayat yang ke-67 Allah menceritakan, dan termasuk hamba-hamba Tuhan yang Maha Pengasih itu, Ibadur Rahman itu, ialah orang-orang yang apabila menginfakkan harta mereka, mereka tidak berlebih-lebihan dan tidak kikir di antara keduanya secara wajar. Bila dia bagi harta dia tu, dia bukanlah satu orang yang bagi tu sampai tak fikir apa-apa yang lain, keperluan, tapi dan dia juga tidaklah kikir. Ini sifat Ibadur Rahman. Dan yang terakhir, ayat yang ke-68 yang dibacakan oleh Qari tadi, dan orang-orang yang disebut, yang diiktiraf oleh Allah sebagai Ibadur Rahman itu, ialah orang-orang yang tidak mempersekutukan Allah dengan sembahan yang lain, dan tidak membunuh orang yang diharamkan Allah kecuali dengan alasan yang benar. Mereka tidak berzina, dan barang siapa melakukan demikian itu, nescaya dia mendapat hukuman yang berat. Ini janji daripada Allah, orang-orang yang melakukan dosa-dosa besar, iaitulah syirik dan berzina, akan mendapat hukuman yang berat daripada Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini mempunyai asbabun nuzul. Dalam Al-Quran ni ada ayat asbabun nuzul, ada ayat yang tidak punya asbabun nuzul. Bukan semua ayat tu ada sebab penurunannya. Asbabun nuzul ada untuk ayat yang ke-68 hingga ke-70 ini, iaitu diriwayatkan daripada Ibnu Abbas. Ketika telah dijelaskan kepada mereka dengan ayat 68 tadi, maka mereka berkata, kami telah membunuh manusia tanpa hak, kami beribadat kepada Tuhan-Tuhan yang lain, dan kami berzina. Ini hadis, ini jawapan daripada orang-orang Makkah, maka turunlah ayat ini. Wallahu a'lam. Banyak terima kasih diucapkan kepada Ustaz Muhammad Ibn Qayyim di atas panduan Al-Quran sebentar tadi. Qari kita yang terakhir, majlis yang dilakukan menyebut Ustaz Muhammad Awami bin Jamaluddin. Sedikit latar belakang Ustaz. Beliau merupakan juara tilawah Al-Quran negeri Pulau Pinang pada tahun 2010 dan pada tahun 2011. Beliau juga pernah mewakili Malaysia ke tilawah Al-Quran peringkat antarabangsa pada tahun 2014 di negara Iran. Selain itu, beliau pernah mendapat anugerah tempat ketiga dalam majlis tilawah Al-Quran peringkat antarabangsa Dunia Melayu Dunia Islam pada tahun 2015. Beliau akan mengalunkan bacaan ayat suci Al-Quran pada surah Asy-Syu'ara ayat yang ke-69 dengan bacaan riwayat Uwais Al-Yaqub. Majlis. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتل عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون. قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين. قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون. قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون. قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون. قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون. فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. الذي خلقني فهو يهديني والذي هو يطعمني ويسقيني وإذا مرضت فهو يشفيني. وإذا مرضت فهو يشفيني والذي يميتني ثم يحييني والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين.
والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين وإذا مرضت فهو يشفيني وإذا مرضت فهو يشفيني والذي يميتني ثم يحييني والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعلني من ورثة جنة النعيم واغفر لأبي إنه كان من الضالين ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم وأزلفت الجنة للمتقين وأزلفت الجنة للمتقين وبرزت الجحيم للغاوين وأزلفت الجنة للمتقين وبرزت الجحيم للغاوين وقيل لهم
من دون الله هل ينصرونكم أو ينتصرون فكبكبوا فيها هم والغاوون صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi bacaan yang telah dibacakan oleh Ustaz Mawardi bin Jamaluddin. Beliau telah membacakan ayat 69 sehingga ayat 94 daripada surah Asy-Syu'ara. Surah Asy-Syu'ara, syu'ara kata jamak daripada perkataan syair. Syair, penyair. Syu'ara maksudnya para penyair. Sebelum kita meneliti, menelusuri kisah yang telah dibacakan tentang kisah Ibrahim yang dibacakan oleh Ustaz Mawardi tadi, lebih baik kalau kita fahami terlebih dahulu tentang kisah awal daripada surah ini. Iaitulah dapat kita ketahui daripada ayat yang pertama hingga ayat yang ketiga, bila Allah sebut dalam surah Syu'ara ini, Tasin Mim tilka ayatul kitabil mubin. Inilah ayat-ayat daripada kitab yang jelas. La'allaka bakhi'un nafsaka alla yakunu mu'minin. Boleh jadi kamu membinasakan dirimu, kata Allah, kerana orang-orang musyrikin Mekah itu tidak beriman. Kisah ini, kisah Syu'ara ini, surah Syu'ara ini diturunkan kepada Nabi sebagai satu surah yang menghiburkan hati Nabi. Nabi sangat bersedih dengan sikap penduduk musyrikin Mekah yang tidak mahu menerima Islam yang dibawa oleh beliau. Maka Allah mendatangkan surah Asy-Syu'ara ini dengan membawa beberapa kisah-kisah Nabi yang terdahulu sebelum Nabi kita Muhammad sebagai iktibar, pengajaran dan kekuatan kepada baginda Nabi. Surah Syu'ara ini merupakan surah yang ke-26 selepas daripada surah Al-Furqan tadi. Surah ini terdiri daripada 227 ayat, merupakan surah dalam golongan kategori Makkiyah. Dinamakan Syu'ara, kata jamak daripada Asy-Syair, berarti penyair, kerana diambil dalam ayat 224 akhir, hujung surah ini diceritakan perkataan tersebut, iaitulah penyair-penyair yang ada di Mekah dan sebahagiannya kata di Madinah dahulu, selalu mempersenda-sendakan orang-orang beriman dengan syair-syair mereka. Dalam surah ini diceritakan beberapa perkara, antaranya keimanan tentang jaminan Allah akan kemenangan perjuangan para rasulnya dan keselamatan para rasul. Kemudian diceritakan tentang hukum hakam, keharusan memenuhi timbangan. Maksudnya wajib memenuhkan timbangan, iaitu kisah pada Nabi Syu'aib. Juga diceritakan tentang larangan mengubah syair yang berisi cacian-cacian. Zaman dulu orang Arab dia suka buat syair caci kabilah yang lain. Kemudian dalam surah ini diceritakan kisah antara Nabi Musa dengan Fir'aun, kisah Nabi Ibrahim dengan kaumnya, itu yang dibaca oleh Ustaz Mawardi tadi. Kemudian kisah Nabi Nuh, kisah Nabi Saleh dengan kaumnya Samud. Kemudian kisah Nabi Hud dengan kaumnya Ad. Kisah anak menakan kepada Nabi Ibrahim, iaitu Nabi Lut dan kaumnya. Juga kisah Nabi Syu'aib dengan penduduk Aikah. Kisah Nabi Syu'aib tentang businessman, tentang jual beli. Dan juga dalam surah ini diceritakan tentang bentuk-bentuk kebinasaan yang pernah Allah lakukan kepada umat terdahulu.
Dalam surah Syu'ara ini Allah ceritakan sebagai penghibur hati Nabi, Allah mulakan dulu dengan menceritakan tentang Nabi Musa dan juga Fir'aun. Kisah yang kita semua telah tahu. Dan kalau kita perasan Al-Quran ini sifatnya suka, kalau kita lihat dia ulang-ulang. Dia ulang-ulang balik cerita tu. Sebagai satu penegasan kepada kita semua bahawa ianya penting. Dan Al-Quran ini kita kena faham, dia ayatullah. Tanda-tanda kewujudan Allah, tanda-tanda kekuasaan Allah. Sebab tu Arab panggil ayatun, maksudnya tanda. Bila banyak disebut ayatun, tanda-tanda. Tanda-tanda ayat-ayat Allah ni ada dua jenis. Yang pertama ayatun maqru'ah, tanda-tanda yang boleh dibaca. Tanda-tanda yang boleh dibaca itu maksudnya Al-Quran yang ada depan kita ni. Kemudian ada satu lagi ialah ayatun manzurah, tanda-tanda yang boleh dilihat. Alam ini ayatun manzurah. Maka yang saya nak ceritanya, Al-Quran itu kalau kita perasan cara susunannya, cerita Musa ni, Musa lah nama Nabi yang paling banyak disebut dalam Al-Quran. Kemudian yang kita nak cerita pula Ustaz Mawardi baca tadi ni, ayat cerita tentang Nabi Ibrahim. Tadi Ustaz Siddiq pun baca Nabi Ibrahim dah. Kenapa begitu? Cerita pasal Nabi Ibrahim ni disebut dalam 26 surah. 26 surah diceritakan tentang cerita kisah Nabi Ibrahim. Kerana kalau kita perasan, ayatun manzurah dengan ayatun maqru'ah ni sama. Macam Tuhan buat alam ni. Tuhan buat alam misalnya bintang tadi. Bintang tu tengok macam mana Tuhan susun bintang-bintang. Berceramuk, nampak bertaburan, tapi indah di mata kita. Dan benda tu ada hikmah yang kita tak tahu. Dia tak susun hak besar sebelah ke, hak bercahaya sebelah, hak tak bercahaya sebelah. Ini bukan sifat Tuhan. Begitu juga Al-Quran ni. Manhajnya, ataupun kita kata cara Al-Quran itu disusun, disebut. Walaupun dalam Ibrahim itu ada satu surah pasal Ibrahim, tapi disebut dalam 26 surah yang lain juga. Awalnya dalam surah Syu'ara ini diceritakan tentang Musa sekali lagi. Kemudian lepas cerita pasal Musa, Allah menceritakan pula tentang kisah Nabi Ibrahim. Yang dibacakan tadi oleh Ustaz Mawardi ayat 69. Selang beberapa ayat selepas Allah cerita tentang Nabi Musa membelah laut. Dalam ayat yang ke-62 Allah cerita bagaimana Allah menyuruh Musa memukul laut pada ayat 63. Kemudian lepas Allah cerita dah macam mana Musa begitu bertawakal kepada Allah. Nak Tuhan nak pujuk hati Nabi supaya bertawakal kepada Allah macam mana Musa bertawakal. Walaupun dia merupakan Nabi yang sangat kuat, dia tetap berpegang kepada keimanan. Dia tidak melawan tentera Fir'aun. Sepatutnya dengan kekuatan yang ada, dia boleh lawan dengan Bani Israel yang begitu ramai. Tetapi Allah pernah ajak Nabi Musa dalam surah Taha. Apabila Allah bercakap dengan Nabi Musa, Allah suruh Musa melemparkan tongkatnya. Kerana Musa jawab tongkat itu digunakan sebagai kekuatan untuk dia naik bukit curam. Bagaimana Allah mengajar tentang keimanan. Jangan kita bergantung harap kepada makhluk, walaupun makhluk itu cumalah sebatang kayu. Kerana itu Nabi Musa apabila dihambat, dikejar oleh tentera Fir'aun sampai kepada pinggir Laut Merah, beliau tidak menggunakan kekuatan dirinya. Beliau menafikan kudrat, iradat, ilmu yang ada padanya. Dia bertauhid kepada Allah, mengangkat tangan dan berdoa kepada Allah dalam doa yang sangat terkenal. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mushtaka wa antal musta'an wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Ini doa Nabi Musa. Kemudian lepas Allah cerita tentang Nabi Musa, Allah cerita pula Nabi yang hebat, iaitulah Nabi Ibrahim. Ini yang dibacakan dalam ayat 69 tadi. Dan bacakanlah wahai Muhammad kepada orang musyrikin Mekah tentang kisah Ibrahim. Iaitulah ketika Ibrahim berkata kepada ayahnya dan kaumnya, apakah yang kamu sembah? Dalam tafsir diceritakan ayat ni, dia tafsirkan ayat 70 ni, iz qala li abihi, dan apabila Ibrahim telah berkata kepada ayahnya. Namun dalam kitab-kitab tauhid, dia mengatakan ayah yang dimaksudkan dalam ayat 70 surah Syu'ara ini bukanlah ayah Nabi Ibrahim, tetapi bapa saudaranya.
Kerana orang Arab ni, pak saudara tu dianggap sebagai ayah juga. Kerana dalam tauhid, keturunan para nabi itu mesti daripada sulbi, daripada benih lelaki-lelaki yang baik dan juga wanita-wanita yang baik. Itu syarat kenabian. Siapa dia Nabi Ibrahim ni? Tadi dalam surah Anbiya kita dah cerita, kemudian kita sebut pula dalam surah Syu'ara ni. Siapa Nabi Ibrahim? Nabi Ibrahim adalah anak lelaki kepada Azar. Ayah dia nama Azar. Dalam kitab tafsir yang lain disebut nama ayahnya Tarikh. Tarikh bin Taruh, bin Saruj, bin Ra'u, bin Salij, bin Abir, bin Saleh, bin Arfakhshad, bin Sam, bin Nuh. Dia ni keturunan Nuh. Nuh ni ada 4 orang anak. Ham, Sam, Yafis. Dan juga Kan'an. Kan'an tu mati kafir dalam banjir besar selama 6 bulan. Yang masuk Islam dan ikut naik kapal Nabi Nuh ada 3 orang. Ham yang jadi bangsa Afrika sekarang. Kemudian Sam yang menjadi bangsa Arab. Dan juga Yafis yang menjadi orang-orang kita sebut Dosh, orang-orang Parsi dan sebagainya. Jadi Nabi Ibrahim ni daripada anak Nuh yang bernama Sam. Beliau dilahirkan di sebuah tempat bernama Faddam Aram dalam kerajaan Babylon. Hari ini kalau kita tengok tempat kampung Nabi Ibrahim ni di Turki. Kerana Babylon tu, walaupun kita mengaji dalam sejarah, Babylon tu di pinggir di Iraq, namun kekuasaan Babylon tu terlalu luas. Kemudian pada waktu itu mempunyai raja yang sangat zalim yang memerintah Babylon yang bernama Namrud bin Kan'an. Sebelum itu, sebelum kelahiran Nabi Ibrahim AS, Raja Namrud telah mendapat beberapa tanda, iaitu mimpi. Dia juga seperti Firaun juga Namrud ni. Dia mimpi kata di sebuah desa itu akan dilahirkan seorang bayi yang akan merampas tahtanya. Dan bayi itu akan membawa satu agama yang mempercayai satu Tuhan, yakni Tauhid, agama Tauhid. Dan akan menjadi pemusnah kepada segala batu berhala. Orang ini juga dalam mimpinya itu menunjukkan bahawa Raja Namrud akan mati dengan cara yang dahsyat. Dan dalam sejarah kita tahu Raja Namrud ni mati dengan nyamuk masuk dalam telinga dia, mati. Jadi Namrud ni, dia pun kerah orang kampung di Babylon tu membunuh semua anak laki-laki. Ini Namrud. Seperti juga Firaun memerintahkan untuk membunuh anak laki-laki. Semua dibunuh, namun mak kepada Nabi Ibrahim, ibu kepada Nabi Ibrahim membawa Nabi Ibrahim ketika itu mengandung, bawa ke satu bukit, satu gua, dan dilahirkan Nabi Ibrahim di situ. Dan Nabi Ibrahim ni dia cepat membesar. Pembesaran dia tu cepat besar macam Nabi kita Muhammad juga. Dia cepat besar dan cepat matang. Dia digelar Abul Anbiya macam saya cerita tadi, bapa kepada sekalian para nabi dan rasul. Kemudian dalam ayat 71 Allah menceritakan bagaimana orang-orang kafir ini menjawab, kami menyembah berhala-berhala dan kami senantiasa tekun menyembahnya. Ayat 72-73 Nabi Ibrahim berkata kepada mereka, apakah berhala-berhala itu mendengar doamu sewaktu kamu berdoa, atau mereka memberi manfaat kepadamu ketika kamu menyembahnya, atau menampakkan kemudaratan ketika kamu menyembahnya? Mereka menjawab dalam ayat 74, itu tidak ada sedikit pun pada berhala-berhala tersebut. Sebenarnya kami mendapati nenek moyang kami berbuat seperti itu dan kami hanya mengikutinya. Ini alasan orang-orang Babylon waktu itu. Kami tahu kata tokong-tokong berhala-berhala ini tidak memberikan apa-apa respon. Tetapi kami melihat nenek moyang kami melakukan yang demikian. Ini juga yang dilakukan oleh orang Melayu beberapa puluh tahun yang lalu kan. Agama animisme, pagan, sembah kita panggil spirit, semangat-semangat datuk nenek. Kemudian dalam ayat 75 hingga 82 diperlihatkan kepada kita ayat-ayat yang sangat indah. Qasidah burdah di hujungnya, ritma-ritmanya itu sangat indah. Bagaimana Allah ceritakan jawapan Nabi Ibrahim
skrip dialog Nabi Ibrahim dengan kaumnya. Nabi Ibrahim berkata, apakah kamu memperhatikan dengan teliti apa yang selalu kamu sembah dari berhala-berhala itu? Tidak bisa mendengar dan tidak dapat memberi manfaat dan mudarat. Kerana sesungguhnya apa yang kamu sembah itu adalah musuhku, kecuali Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan aku. Dialah yang menunjukiku kebaikan dunia dan di akhirat. Tuhanku yang memberi makan dan minum kepadaku. Apabila aku sakit, dialah yang menyembuhkanku. Dan dialah yang mematikanku, kemudian menghidupkanku kembali. Dia ingin mengampuni kesalahanku pada hari kiamat. Ini ucapan Nabi Ibrahim dengan ayat yang sangat indah. Alladzina khalaqtani, alladzi khalaqni fahuwa yahdin, walladzi huwa yut'imuni wa yasqin, wa idza maridtu fahuwa yashfin, walladzi yumituni thumma yuhyin, walladzi atma'u an yaghfira li khati'ati yaumaddin. Nampak tak? Ritmanya sangat indah kata-kata Nabi Ibrahim ini. Dan ayat yang ke-83 boleh menjadi doa kepada kita. Apa kata Nabi Ibrahim? Rabbi habli, ya Allah kurniakan kepadaku hukman, iaitulah hikmah, ilmu pengetahuan, wa alhiqni, dan masukkan aku bis-salihin, dalam golongan hamba-hambamu yang saleh. Ini Nabi Ibrahim. Kemudian diceritakan dalam ayat yang ke-84, Nabi Ibrahim berkata waj'alli. Nabi Ibrahim sambung doanya, waj'alli, jadikan untukku lisana sidqin fil akhirin. Lisan, kata-kata yang benar bagi orang-orang akhir, iaitu orang akhir zaman seperti kita ni sampai hari kiamat. Dan Allah makbulkan doa Nabi Ibrahim. Kita sampai hari ini bila kita bersembahyang, bila kita bertasyahud, kita akan menyebut nama Nabi Ibrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Kerana doa Nabi Ibrahim, Nabi Ibrahim berdoa supaya dia menjadi lisan yang benar. Orang akan memperjuangkan kebenaran dengan contoh daripada Nabi Ibrahim. Kemudian dia mendoakan kepada Allah supaya dapat masuk ke dalam syurga yang naim, dan Allah mengampunkan dosa ayahnya. Dan ulama tafsir menceritakan ayat 86 ini, doa daripada Nabi Ibrahim ini, Allah tegur dia. Waktu tu dia tak tahu lagi, kata tak boleh berdoa untuk orang kafir. Namun ulama membahaskan, kalau orang kafir itu masih belum mati, waghfir li abi innahu kana minadh-dhallin, kalau orang kafir belum mati lagi, kita boleh doakan hidayah untuk dia. Bukan doa Allah ampun dosa dia. Ampunkan dosa di sini bermaksud Allah bagi hidayah, dia masuk Islam. Bila seseorang bersyahadah, maka terampun semua dosa dia. Adapun orang kafir, walaupun ibu dan ayah kita, jika telah meninggal dunia, haram hukumnya untuk kita berdoa supaya Allah mengampunkan dosa. Kemudian dalam ayat yang terakhir dibacakan tadi oleh Ustaz Mawardi, bagaimana doa daripada Nabi Ibrahim yang terakhir, beliau katakan kepada Allah, janganlah engkau wahai Allah hinakan aku pada hari mereka dibangkitkan. Iaitulah hari apa? Al-yawma la yanfa'u malun wala banun. Iaitulah hari tidak ada berguna lagi harta dan juga anak pinak dan keturunan kita. Wallahu ta'ala a'lam. Mudah-mudahan tafsir, penafsiran dan tadabbur daripada 3 ayat Al-Quran, daripada 3 surah yang begitu hebat tadi, memberikan kita sesuatu dalam merubah kehidupan kita, memenuhi baki-baki kehidupan dan umur yang Allah kurniakan kepada kita masing-masing. Saya sudahi dengan pesanan daripada Allah dalam surah Al-Baqarah. Dalam ayat 121 Allah berfirman, alladzina atainahumul kitab yatlunahu haqqa tilawatih ulaika yu'minuna bih wa man yakfur bihi faulaika humul khasirun. Orang-orang yang telah kami berikan kepada mereka Alkitab, mereka membacanya sebagaimana semestinya. Mereka itulah orang-orang yang beriman kepada Allah, dan barang siapa yang ingkar kepada Allah, mereka itulah orang-orang yang rugi. Mudah-mudahan Allah terus memberikan kita hidayah dan taufik untuk sama-sama mengkaji, mempelajari dan mengamati serta mengamalkan Al-Quran, mukjizat yang terbesar dan terhebat
yang pastinya akan kekal hingga ke hari kiamat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada Ustaz Muhammad Mawardi bin Jabaludin di atas alunan bacaan Al-Quran sebentar tadi. Terima kasih juga kita ucapkan kepada moderator majlis kita, Ustaz Azman Zahdan bin Muhammad Azmi, Bilais Ahmad Azmi, di atas tadabbur yang telah diberikan. Semoga tadabbur yang disampaikan sebentar tadi dijadikan amalan dan dilihat daripada segi kebaikannya, agar satu hari nanti kita akan dapat lihat ke belakang bahawa kebaikan yang kita amalkan pada hari ini hasil daripada tadabbur ayat Al-Quran. Jadi kita akhiri majlis kita pada hari ini dengan bacaan tasbih para Rasulullah. Subhanallah bihamdihi, subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Yang baik itu semuanya datang dari Allah Subhanahu wa taala, yang buruk adalah dari saya sendiri. Hakikatnya dulu datang